الكرام ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اشرح لنا صدورنا وحسن أخلاقنا ويسر لنا أمورنا. اللهم ارزقنا الفهم والعلم والحكمة والعقل برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أكرم الأكرمين أكرمنا ويا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب. أما بعد. Yang saya hormati tuan kuasa masjid, muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana kita diberi kesempatan oleh Allah untuk hadir awal ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga mendapat ganjaran besar di sisi Allah Subhanahu wa taala di atas sedikit pengorbanan yang kita lakukan, khususnya pada hari Jumaat yang penuh barakah ini, yang kita digalakkan untuk hadir awal ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Di samping untuk kita niat beriktikaf, masa yang sama kita dapat mendengar sedikit sebanyak peringatan yang boleh menjadi pengajaran pada yang memberi peringatan dan juga kepada yang mendengarnya, insya-Allah. Jadi pada tengah hari ini kita nak baca satu surah. Surah yang mungkin biasa tuan-tuan bertemu, iaitu surah At-Tahrim. Surah At-Tahrim ni ada 12 ayat. Diturunkan di Madinah Al-Munawwarah, ataupun kita sebut surah ni surah Madaniyah, yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadirin mati Allah Subhanahu wa taala sekalian, surah ini berada sebelum surah Al-Mulk yang tuan-tuan selalu baca selepas Isyak ataupun di bila masa yang tuan-tuan terluang. Surah At-Tahrim ni hadirin mati Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan kisah keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita semua ni majoritinya ketua keluarga, dan masing-masing ada keluarga, dan masing-masing ada tanggungjawab yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita masing-masing. Sama ada kita menghargai keluarga yang kita ada dengan menjaganya betul-betul, ataupun kita mensia-siakan keluarga kita dengan membiarkan mereka hanyut, tidak mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala, ataupun meninggalkan perintah larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut Nabi sebut kullukum ra'in wa kullu mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan ditanya apa yang dia pimpin. Maka seorang suami menjadi pemimpin dalam rumah tangga, menjadi seorang ayah. Mula-mula daripada seorang suami, kemudian ada anak-anak menjadi ketua keluarga. Maka Allah Subhanahu wa taala kepersoalkan setiap satu yang kita pimpin, sama ada betul tak jalan yang kita bawa kepada anak-anak kita, ataupun semakin jauh mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mengakibatkan kita sendiri akan dihumban oleh Allah Subhanahu wa taala dalam neraka Allah Subhanahu wa taala itu. Wal iyaz billah min zalik. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajika wallahu ghafurur rahim. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. Wahai Nabi, Allah Subhanahu wa taala khitab kepada baginda Nabi. Dia tak sebut nama, dia sebut gelaran ataupun pangkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, wahai Nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Mengapa engkau haramkan, yakni menyekat dirimu daripada menikmati apa yang dihalalkan oleh Allah bagimu. Tabtaghi mardata azwajika. Adakah engkau hendak mencari keredaan isteri-isterimu? Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah sememangnya Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sababun nuzul ataupun sebab turun ayat ni, hadirin sekalian, ayat pertama ni mengisahkan ada 2-3 pandangan daripada para mufassirin. Yang pertama disebutkan bahawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengharamkan diri dia
daripada makan madu. Madu, asal, madu. Ada riwayat mengatakan Nabi SAW mengharamkan dirinya untuk menyentuh Maria, Sayyidatuna Maria Al-Qibtiyah, seorang jariah wanita yang dihadiahkan oleh Muqawqis, Raja Mesir, yang diberikan kepada baginda Nabi SAW ketika mana Nabi ini hantar surat kepada Muqawqis, Raja Mesir, untuk masuk Islam. Raja Muqawqis ni dia tak masuk Islam, tapi dia baca surat baginda Nabi Muhammad SAW dan dia tak marah. Dia siap hantar hadiah kepada Nabi Muhammad SAW dan dihantar 2 orang jariah, 2 orang perempuan. Salah seorangnya Sayyidatuna Maria Al-Qibtiyah. Daripada Sayyidatuna Maria Al-Qibtiyah ni Nabi dapat seorang anak namanya Sayyidina Ibrahim. Ibrahim nama anak dia. Cuma tak sempat nak besar, wafat ketika kecil. Jadi Rasulullah SAW mendapat anak daripada 2 orang isteri, 2 orang. Yang pertama Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha, dan yang kedua Sayyidatuna Maria Al-Qibtiyah. Sayyidina Khadijah lahirkan 6 orang anak bagi Nabi. Maria Al-Qibtiyah melahirkan seorang anak iaitu Ibrahim, dan semua anak Nabi SAW ni yang lelaki meninggal dunia pada waktu kecil. Itu sebab orang-orang musyrikin selalu menggelarkan Nabi Abtar. Abtar ni maknanya orang yang tidak ada zuriat, yang tidak boleh menyambung zuriat dia. Maka Allah kata inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang tidak menyokong kamu wahai Muhammad, merekalah abtar, yang terpotong daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang disebut aqta, terpotong daripada mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah nyatakan. Maka kalau kita soroti sababun nuzul ayat ni lagi, Nabi Muhammad SAW dia ni suka makan madu. Macam tuan-tuan lah, orang kata makanan sunnah, pemakanan sunnah, makanan sunnah. Pemakanan sunnah tu payah kita nak ikut tu. Makan macam cara Nabi makan. Sebab kita pantang makan. Pantang juga makanan, habis kita nak makan. Jadi makanan sunnah bagi Nabi Muhammad SAW selalu kita nisbah kepada baginda apa yang selalu Nabi makan. Maka salah satunya asal, madu tu. Nabi selalu makan madu. Dan Nabi Muhammad SAW ikut riwayat selepas salat asar, Nabi akan pergi ke rumah Sayyidatuna Zainab binti Jahsy, isteri Nabi Karamah. Nah, jadi Nabi akan pergi rumah Sayyidatuna Zainab, dan Nabi biasanya akan makan madu kat situ. Jadi nak jadikan cerita, dalam isteri Nabi Muhammad SAW yang ramah ni, dia ada klik dia. Tahu klik, pakcik? Klik. Dia ada geng-geng dia. Nampak? Bila ada geng tu, tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, klik yang pertama dipelopori oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha dan Sayyidatuna Hafsah radhiyallahu taala anhum. Seorang anak Sayyidina Abu Bakar, seorang anak Sayyidina Umar. Dia sebut kepada Hafsah, wahai Hafsah, kalau Nabi balik ke rumah kamu nanti, kalau Nabi bercakap dengan kamu, kamu sebut bau mulut Nabi ada bau maghafir. Maghafir ni bauan yang tak berapa enak, tak sedap sangat. Kalau Nabi cakap, kamu cakap gitu. Dan Nabi pergi rumah Sayyidatuna Hafsah, dan Sayyidatuna Hafsah sebut gitu. Nabi kata, tak, aku tak makan maghafir. Aku makan madu je. Maka jawab dia, mungkinlah Nabi makan madu yang mungkin lebah tu hinggap di pohon maghafir, dan bau melekat bau tu dalam madu tersebut. Pergi rumah Sayyidatuna Aisyah, sama juga disebut gitu. Dia nak bergurau dengan Nabi Muhammad SAW. Allahu a'lam apa yang dimaksudkan oleh mereka. Cuma nak sebut bahawa mereka sebut bau mulut Nabi. Nabi ni mana bercakap, dan Nabi tak akan makan benda yang berbau busuk. Bawang Nabi tak makan. Bawang putih, bawang besar ke Nabi tak makan. Berlaku pada peristiwa hijratun Nabi SAW, ketika mana Nabi sampai rumah Abu Ayyub, Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Ayyub ni bagi makanan kepada Rasulullah, dalam tu ada bawang. Nabi alihkan bawang tersebut, Nabi hanya makan yang tak ada bawang. Sebab Nabi kata tak boleh. Begitu juga kita tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala dalam isu bukan membawang, dalam isu makan bawang ni. Kalau makan bawang, gosoklah gigi.
Macam kita datang solat Jumaat, isap okok tadi, beli Listerine tu, jangan minum, komong. Tak. Supaya apa, orang di sebelah kita tidak bau hebat mulut kita, itu yang menyebabkan gangguan. Muncullah kita zaman pandemik ni, kita masih lagi pakai face mask. Jadi tak bau, kita seorang je bau, mulut kita sendiri, tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika tu hadirin macam Allah Subhanahu wa taala, kalau begitu Nabi kata aku takkan makan madu. Itu salah satu sebab nuzul, sebab turun ayat. Sebab nuzul yang kedua, mengikut riwayat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab tafsir. Mana-mana kitab tafsir yang ada sebab nuzul boleh rujuk. Iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersenggama ni bersetubuh dengan Sayyidatuna Maryah al-Qibtiyah di dalam rumah Sayyidatuna Hafsah radhiyallahu anha. Maka menyebabkan Sayyidina Hafsah radhiyallahu taala anha ni rasa tak puas hati. Dia pergi bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, fi baiti wa fi hujri, dalam rumah saya, atas katil saya ya Rasulullah. Maka bila sebut gitu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, wahai Hafsah, adakah kamu suka kalau aku sebut aku takkan sentuh dan Maryam selepas ini? Maka turunlah ayat ni, tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebut kepada Rasulullah, wahai Nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Kenapa kamu haramkan sesuatu yang Allah halalkan untuk kamu? Tabtari mardata azwajika, semata-mata untuk memenuhi redha isteri-isteri kamu. Ayat ni turun kepada siapa? Turun kepada dua isteri Nabi, iaitu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha dan Sayyidatuna Hafsah radhiyallahu ta'ala anha. Mana dalilnya? Berlaku ketika mana kata kalam Abdullah ibn Abbas, Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dia sebut, aku satu hari berjalan dengan Sayyidina Umar. Lama dah aku nak tanya satu soalan, tapi disebabkan haibah Sayyidina Umar tu menyebabkan aku segan nak tanya dia. Tapi satu ketika aku dapat peluang bertanya dengan dia. Soalan yang dia tanya apa dia? Tentang ayat ni. Ayat ni turun kepada siapa? Maka jawab Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dia kata ayat ni turun kepada Sayyidatuna Aisyah dan Sayyidatuna Hafsah binti Umar, anak dia sendiri, radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Jadi saya nak sebut apa tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala. Tak peliklah kalau orang punya isteri yang ramai, tetapi ada masalah sedikit dalam pergaulan bersama isteri, ataupun ada sikitlah isu dalam isteri dia. Sebab baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri, kalau kita baca sejarah, kita baca kisah ataupun tafsir, kita baca hadis, kita akan dapat lihat bagaimana berlakunya pada isteri-isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cumanya Nabi ini terus ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Isteri-isteri Nabi ini terus ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang kedua Allah menyebut, qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Sesungguhnya Allah telah menetapkan bagi kamu wahai Nabi dan umatmu untuk melepaskan diri daripada sumpah kamu. Pada Allah ialah pelindung yang mentadbir keadaan kamu dan di mana mengetahui lagi maha bijaksana. Maka Allah Subhanahu wa taala minta Nabi ni membuat kafarah sumpah tadi. Kafarah sumpah tu boleh rujuk dalam surah Al-Maidah pada ayat ke-89. Macam mana cara sumpah kita nak kafarah dia. Kan kita selalu bersumpah, wallahi abang tak pergi pun, disebut wallahi saya tak ambil, kepada kita ambil. Ataupun dia kata demi Allah, dia bersumpah. Sumpah ni satu benda yang tak bagus kita buat, tuan sekalian. Sumpah tak boleh, jangan main-main, kecuali pada tempat dia. Maka Allah nyatakan kepada kita macam mana kita nak kafarah sumpah. Allah Subhanahu wa taala kata, fa kaffaratuhu it'amu 10 masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Yang pertama, kalau nak kafarah sumpah, mesti kita bagi makan 10 orang miskin makanan yang biasa kita makan. Kalau dekat Malaysia kita makan nasi, ada ayam seketul, ada ikan seketul, ada lauk, ada kuah, ada sayur, itu makanan. Min awsati ma tut'imuna ahlikum. Ataupun kalau tak ada makanan untuk 10 orang kita bagi makan, maka kata Allah Subhanahu wa taala, au kiswatuhum, ataupun bagi pakaian kepada mereka. Tapi kalau tak mampu yang macam ni, jawab kata Allah Subhanahu wa taala, faman lam yajid fasiyamu salasati ayyamin. Kalau tidak ada ataupun tak mampu, maka dia kena berpuasa 3 hari. Bukan berturut-turut,
tapi kena berpuasa 3 hari. Itu kafarah bagi orang yang bersumpah, termasuk juga kafarah zihar dekat sini tuan-tuan. Yang menyamakan isteri kita dengan belakang mak kita, itu tak boleh. Itu Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian Allah sebut lagi, wa idh asarra an-nabiyyu ila ba'di azwajihi haditha. Dan ingatlah ketika Nabi beritahu satu perkara secara rahsia kepada salah seorang daripada isterinya, iaitu Sayyidatuna Hafsah. Kemudian bila isterinya itu menceritakan rahsia tersebut kepada Sayyidatuna Aisyah. Siapa dia? Peristiwa apa dia? Peristiwa yang Nabi kata Nabi takkan sentuh Sayyidatuna Maryam Al-Qibtiyah. Dan kata Nabi, wahai Hafsah, jangan cerita pada orang lain. Tapi sifat orang perempuan itu digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang perempuan ni memang dia mudah bercakap. Dan memang mengikut kajian, mereka kena habiskan kauta bercakap dia sehari lebih 20,000 perkataan. Tu ghalib, tu kota dia. Berbanding orang lelaki tak sampai banyak tu. Dalam 6,000 patah perkataan dia. Tak banyak. Kecuali penceramah kena banyak. Kalau penceramah duduk senyap gitu, orang tak panggil dah ceramah. Nah. Ustaz-ustaz tadi cakap, dia kena cakap banyak. Jadi 20,000 patah perkataan. Isteri Nabi SAW, Sayyidatuna Hafsah radhiyallahu ta'ala anha ini, dia cerita kepada klik dia, iaitu Sayyidatuna Aisyah, apa yang telah terjadi antara Rasulullah SAW dengan Sayyidatuna Maryam dan dengan dia. Apa yang berlaku tersebut. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala dedahkan kepada kita semua dan kepada Nabi Muhammad SAW, dan rakaman dialog itu Allah rakamkan dalam surah At-Tahrim. Apa kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Ketika mana mereka ceritakan, Sayyidatuna Hafsah ceritakan kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anhu, maka Nabi pun menegur isterinya itu lalu menerangkan keadaannya sebahagian daripada rahsia yang telah dibukanya dan tidak menerangkan yang sebahagian yang lain. Apa dia? Kemudian ketika itu berkatalah Sayyidatuna Hafsah, qalat man anba'aka hadha? Siapa yang khabar kat kamu wahai Rasulullah? Siapa yang cerita pada kamu ni? Ni Allah rakam kalam dia. Kemudian jawab Nabi SAW, nabba'aniyal alimul khabir. Yang cerita kepada saya, yang cerita kepada aku ni, nabba'aniyal alimul khabir, yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Maka kalau istilah kita kantoi lah, maka tersedarlah Sayyidatuna Hafsah, apa yang dia borakkan bersama Sayyidatuna Aisyah itu Allah Subhanahu Wa Taala khabar kepada Nabi Muhammad SAW. Itu saya sebut pada awal tadi, bagaimana Nabi ini dibetulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ditegur oleh Allah, dan isteri-isteri Nabi ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebab mereka ni menjadi role model kepada kita. Walaupun apa berlaku pada ummahatul mukminin itu begitu, tidak bermakna kita kena tiru style mereka, tak. Maksudnya adalah kita kena menjadi tauladan. Ambil kisah ni menjadi tauladan bahawa orang perempuan beginilah sifat dia. Sebagai seorang suami, macam mana kita nak selesaikan masalah yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Yang ini lagi menarik, tuan-tuan. Allah sebut, in tatuba ila Allah, jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, faqad sagat qulubukuma, sesungguhnya hati kamu berdua telah cenderung untuk menerima kebenaran. Baik isteri Nabi. Allah kata in tatuba, kalau kamu bertaubat, dua-dua bertaubat, maka itu lebih baiklah. Wa in tazahara alaih, dan jika kamu berdua saling membantu untuk melakukan sesuatu yang menyusahkan baginda Nabi SAW. Allah tegur ni, Allah tegur pada dua isteri Nabi ni. Kalau kamu bertaubat, memang kamu cenderung nak bertaubat. Tapi kalau kamu berpakat lagi untuk menyusahkan Rasulullah SAW, fa innallah, maka ingatlah sesungguhnya Allah, huwa maulah, Allah lah pembela Rasulullah, wa Jibril, dan malaikat Jibril, wa salihul mu'minin, dan serta orang-orang yang saleh, wal malaikatu ba'da zalika zahir, dan disebut lagi, dan malaikat-malaikat yang akan menjadi penolongnya. Jangan main, tuan-tuan. Ini serius punya ayat. Maka tuan-tuan, Allah selepas itu Allah kata lagi, asa rabbuhu. Ayat ni turun selepas Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pergi bertemu dengan isteri si Nabi, termasuk anak endanya Sayyidatuna Hafsah. Apa kamu buat kepada Rasulullah? Kalaulah Nabi ceraikan kamu, disebut gitu. Kalau kami ceraikan kamu ni, Allah Subhanahu Wa Taala akan gantikan pada Nabi ni isteri-isteri yang lain. Maka Allah ni muwafaqat sama apa yang Sayyidina Umar sebut
Itulah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab Sayyidina Umar ni memang bukan calon-calon orang. Itu sebab kata Nabi, kalau ada Nabi selepas aku, lakana Umar. Umarlah Nabi itu. Kalau ada Nabi lagi selepas aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab muwafaqahnya dengan Allah terlalu banyak. Bertepatan pandangan Umar, Sayyidina Umar. Contoh dalam perang Badar Al-Kubra. Dan perang Badar, bila balik daripada perang Badar Al-Kubra, Nabi mesyuarat dengan para sahabat. Macam mana nak kita buat dengan tawanan kita? Sayyidina Abu Bakar kata, disebut, wahai Rasulullah, kalau yang kaya, dia tebus diri dia. Kalau yang tak ada kekuatan, tak ada kekayaan, ada kemahiran membaca, boleh menulis dan sebagainya, tolong dia ajar anak-anak orang Islam. Maka bila tanya pada Sayyidina Umar, ya Rasulullah, saya tak nampak lain, bunuh saja mereka. Maka Nabi pilih apa? Nabi pilih pandangan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bila bangun pagi esok, Sayyidina Umar pergi dekat masjid, bertemu dengan Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar, dua-dua sedang menangis. Bila dua-dua menangis, dia tanya, wahai Rasulullah, ceritakan kepada saya, kenapa kamu menangis? Supaya saya boleh menangis sama. Itu tujuan dia. Supaya saya boleh menangis sama. Maka Nabi cerita bahawa Allah memilih pandangan kamu. Mana nak hebatnya Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Maka tuan-tuan Allah nyatakan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asa rabbuhu in talaqakunna. Boleh jadi jika Nabi menceraikan kamu, ayyubdilahu azwaja, Tuhannya akan menggantikan baginya isteri-isteri yang lebih baik daripada kamu. Khairan minkunna, lebih baik daripada kamu. Muslimatin, daripada penyerahan dirinya kepada Allah. Mu'minatin, yang benar keimanan dia. Qanitatin, yang mana ikhlas iman dia. Taibatin, yang kuat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Abidatin, yang kuat beribadat. Kuat bertaubat, kuat beribadat. Saihatin, dan disebut lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kuat berpuasa. Sayyibatin wa abkara, sama ada yang janda ataupun masih lagi anak dara. Allah sebut ciri-ciri, memberitahu kepada Sayyidatuna Hafsah, Sayyidatuna Aisyah dan isteri si Nabi yang lain, jangan buat main-main dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan boleh rujuk tentang Zaujatun Nabi, kitab namanya Zaujatun Nabi yang dikarang oleh almarhum Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Boleh tengok situ. Ataupun kita boleh tengok sahabiat pada zaman Nabi. Ada juga kitab menulis khusus tentang sahabiat pada zaman Nabi, termasuk Ummahatul Mukminin, Zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ada keistimewaan, tuan-tuan. Isteri-isteri Nabi ini kita sebut Ummul Mukminin, mak kepada seluruh orang beriman. Menjadi dalil bahawa tak boleh mereka ni lepas kewafatan Rasulullah untuk mereka berkahwin dengan lelaki lain. Tak boleh. Haram berkahwin dengan lelaki lain. Dan menunjukkan kehormatan mereka berbanding wanita-wanita yang lain. Ini luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada isteri si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma kisah ni memberikan pengajaran kepada kita kaum muslimin sekalian, khususnya ibu ayah, ayah-ayah yang ada pada hari ini. Inilah yang kita hadapi seharian dalam hidup kita. Daripada isteri kita, sama daripada anak-anak kita. Maka jawapan nombor satu, nak rujuk ke mana kalau ada masalah? Bukan rujuk ke media sosial. Bukan rujuk dalam Facebook, bukan rujuk dalam Twitter, bukan rujuk dalam TikTok. Jangan. Bahawa ini ada satu kes yang viral dan diviralkan menjadi konten dalam YouTube oleh YouTuber. Dalam YouTube. Jadi YouTuber pemilik channel tu, dia mengkantoikan seorang isteri yang telah berzina selama setahun dengan pakwanya. Duduk di Kuala Lumpur, selalu travel ke Johor, JDT untuk bertemu dengan pasangan gelapnya di sana. Setahun buat benda tu. Suami ingat, isteri pergi out session bekerja. Rupa dikerjakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia buat apa sana? Berzina. Bila mana suami dapat tahu, jadi dia pakat dengan YouTuber dua orang ni, macam mana cara nak tangkap. Kita kata kalau ikut syarak, mau bagi tahu Jabatan Agama lah. Tu ikut syarak. Bukan kita sendiri selesaikan, tak boleh. Dah jadi konten. Tuan-tuan, mana dia rakam orang tu, rakam orang ni, dalam kereta ada. Akhirnya apa yang dia buat oleh YouTuber ni? YouTuber ni pun berpakat dengan pakwa gelap di sana. Pakwa tu tak tahu rupa-rupanya makwa dia itu seorang isteri orang.
Saya nak sebut, dia tahu ataupun tidak tahu, haram berzina. Zina tu haram. Tu kena tahu hukum. Zina tu haram. Maka hadirin mati Allah Subhanahu wa taala apa terjadi? Dia buatlah. Dia buat akhirnya power tu setuju untuk kantoikan perempuan ni atas arahan suami tersebut. Maka ditunjuk tu mati Allah Subhanahu wa taala daripada dalam kereta sampai dalam rumah. Cerita belaka. Last sekali suami datang. Saya pendekkan ceritalah, tuan-tuan boleh tengok sendiri kalau nak tengoklah. Tapi apa terjadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala dalam masyarakat kita? Ada masalah digunakan sudut yang lain untuk selesaikan masalah, tak jadi. Mesti cari sumber rujukan yang baik. Cari jabatan agama, cari kaunselor yang boleh bagi nasihat. Bukan kaunselor kita bagi nasihat, dia pula minat pula pada kita, jangan. Dia pula ambil kesempatan pada kita, tak boleh. Kalau orang perempuan, rujuklah ustazah-ustazah. Kalau orang lelaki, carilah ustaz-ustaz. Tolong selesaikan masalah kita, kalau boleh. Kita ada imam dalam qaryah, cari tok imam. Cari naik-naik qadi. Tolong selesaikan masalah kami dalam urusan keluarga. Tapi banyak yang terjadi perceraian ialah akibat daripada jahil hukum Allah, jahil hukum agama, akhirnya menggunakan jalan lain untuk menyelesaikan masalah dia. Maka saya keluarkan persoalan pada kes 2-3 orang ni. Nombor 1, apa status anak yang lahir dalam tempoh setahun ni tersebut? Anak siapa? Sebab saya tengok sampai hujung kisahnya macam mana. Last sekali suami buat balik ke Kuala Lumpur, tu je. Kalau suami dia maafkan, apa hukum suami tersebut atas perbuatan memaafkan isteri dia? Sebab saya pernah dapat satu panggilan daripada seorang makcik. Makcik tuan-tuan. Saya pakcik dah, umur 40 dah. Dia tu makcik, 67 umur dia. Dia telah berzina dengan pakwa dia, bekas boyfriend dia sejak sekolah dulu. Yang bertemu dalam WhatsApp group setelah buat reunion. Pertemuan pelajar-pelajar lama sekolah tu. Cinta berputik kembali. Dia telefon saya dekat 40 minit. Waktu saya nak pergi ke kampar kuliah dan cakap dengan dia. Nak kita buat loudspeaker biar cakap. Dia kata, Ustaz, saya telah berzina dengan ni. Sebut sekian orang. Sekarang dia kata, Ustaz, macam mana saya ni nak bagi tahu suami saya ke tak bagi tahu? Nak bagi tahu ke tak nak bagi tahu? Kemudian tuan-tuan,